Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan datang oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya bagai-bagai anwaril waridat dan anwaril ma'rifah, dan dengan nur itulah dapat dikekalkan dia musyahadah Allah Ta'ala. Inilah makna hadis araftu rabbi bi rabbi, artinya telah mengenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Inilah yang sangat mulia pada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadiran yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia-Nya dan juga pengajian pada pagi ini. Jadi sambung lagi pengajian kita Bidayatul Talibin ila Ma'rifati Rabbil Alamin pada muka surat 35, 2 baris dari atas kan. Itu yaitu pada katanya dan pada waktu itu, waktu mana? Yakni waktu setelah anggota zahir kita ini dipakaikan dengan pakaian ta'at, khidmat dan juga ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga batin kita ini sudah dihiasi dengan ma'rifah dan juga rahsia-rahsia pengenalan terhadap benarlah mendatang oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya. Hati seorang itu bagai-bagai. Tu baca bagai-bagai, jangan baca bagi-bagi. Nah,
Dia. Itu kena baca bagai-bagai, yakni bermacam-macam. Bagai-bagai itu maksudnya bermacam-macam anwaril waridan. Dia panggil cahaya-cahaya waridan dan anwaril ma'rifah. Artinya cahaya-cahaya ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, para pencinta ilmu sekalian. Jadi untuk kita memperolehi cahaya waridan itu, dia ada prosesnya. Ini yang kita nak sebut ni, yang kita nak terangkan ni. Jadi sebelum daripada kita nak menerangkan, maka terlebih dahulu kita kena memahami apa dia anwar, apa dia al-waridat. Kerana ini adalah di antara istilahan sufiyah. Dia panggil istilah tasawuf. Jadi kalau tak faham istilah, susahlah. Jadi kita kena memahami dahulu istilah tasawuf. Jadi anwar maknanya cahaya-cahaya. Sebab perkataan anwar itu dia panggil perkataan jamak taksir daripada mufradnya nur. Kemudian yang kedua al-waridat. Al-waridan perkataan jamak muannas salim daripada mufradnya waridun. Waridat. Dia bukan aurat. Kalau aurat itu daripada perkataan wirdun. Jadi wirdun itu perkataannya daripada wirdun aurad. Itu namanya wirid. Ini warid. Baik. Jadi apabila kita memahami perkara ini, maka kita kena tahu warid itu apa dia. Warid itu juga sebenarnya nur. Sebenarnya dia cahaya waridan. Maksudnya cahaya-cahaya yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati hamba-hambanya. Ketika mana? Ketika hati hamba-hambanya itu bersih dan juga suci daripada ma'siwallah, daripada benda-benda ataupun perkara-perkara yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dalam hati dia, kosong ataupun sunyi daripada hatinya itu benda-benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya ini akan berada ataupun akan diletakkan, akan diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Itu dia panggil. Jadi apa tujuan cahaya-cahaya ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian? Tujuan cahaya ini ialah supaya nak menyinarkan dan juga nak menerangkan hati-hati kita. Kerana dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak, seorang itu mesti kena terang cahaya hatinya, baru boleh dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya gelap dan juga kalau hatinya kelabu asam, kan, maka dia tidak dapat berjalan. Seperti mana orang yang berada di dalam kegelapan, dia tidak boleh mengorang. Maka macam itulah juga
seorang yang nak berjalan menuju kepada Allah supaya dia sampai kepada Allah, yakni sampai kepada ma'rifat yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia perlu kepada cahaya, yakni cahaya hati dia. Baik. Jadi bagaimana seorang itu akan menerangi hatinya atau cerah bersinar-sinar hatinya kalaulah di dalam hatinya itu ada suwarul akwan, yakni ada gambaran-gambaran makhluk dalam dirinya. Tak boleh, sebab suwarul akwan dipanggil gambaran-gambaran makhluk itu, semuanya itu adalah zulumat, semua itu adalah kegelapan. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya, kitab hikamnya, beliau menyebut kaifa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana akan bersinar, akan bercahaya hati seseorang sedangkan gambaran-gambaran makhluk itu tertera, terlukis pada cermin hatinya. Tengok kan tuan-tuan, tengok kan, bila kan tuan-tuan tengok cermin sudahlah. Kalau cermin kita tu yang kita duk suluh muka kita, wajah kita, kalau cermin yang ada di hadapan kita itu, cermin itu gelap, adakah cermin itu dapat menyuluh muka kita? Tidak. Begitu juga kalau cermin yang ada di hadapan kita itu gelap kita atau muka kita. Begitulah juga kalaulah cermin yang ada di hadapan kita itu berkarat, berkarat lagi, adakah dia dapat menyuluh muka kita? Tidak dapat. Maka demikianlah seseorang itu apabila hatinya dipenuhi dengan kegelapan, maka bagaimana hatinya itu nak berjalan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Tak boleh. Jadi proses yang pertama, kalau tuan-tuan nak mencapai ma'rifatullah, nak dapat kenal Allah Subhanahu wa taala, proses yang pertama ialah mesti menggilapkan hati, menjernihkan hati, menerangkan hati dan menyinarkan hati kita terlebih dahulu. Baik. Lalu orang tanya, nak menyinarkan hati mereka, dan juga cara mursyidin, murabbin, para murabbi, para mursyid mendidik murid-murid mereka bagaimana nak menyinarkan, nak menggilapkan, menerangkan hati para muridin salikin. Kan? Caranya ialah tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan kena kikiskan atau kena padamkan atau hilangkan atau buangkan segala gambaran-gambaran makhluk. Semua gambaran-gambaran makhluk, lukisan-lukisan makhluk yang tertera, yang terlukis dalam hati kita ini kena apa orang panggil, kalau komputer dia panggil delete buang, delete buang, padam buang. Jangan bagi ada dalam hati kita satu ya Allah. Lalu orang tanya lagi, nak delete tu kalau komputer senanglah, kita tekan dekat delete kan, senang. Tapi nak delete adalah hati kita ni lagu mana? Maka di sinilah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, nak delete dia iaitu dengan kita kena cari waridat. Nak waridat ni nak cari mana? Tanya pula. Saya ikut step by step dia, cara dia.
Waridat ni kita nak cari mana? Jawabnya tuan-tuan, waridat tidak akan datang, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan anwarul waridat itu ke dalam hati kita, melainkan dengan ada wirid. Jadi letak elok, nak dapat waridat mesti kena ada wirid. Mesti kena ada wirid. Wirid lepas itu akan dapat warid. Lain-lain no, wirid lain, warid lain. Ya, wirid lain, warid lain. Gitu. Iyalah. Baik. Bila ada wirid, insya-Allah tuan-tuan akan dapat warid. Baik. Bila orang kata bila ada wirid, wirid tu wirid apa? Wirid yang bagaimana? Kerana wirid itu dia ada dua macam. Ada wirid hasanat, ada wirid darajat. Jadi kita kena faham dahulu mana wirid hasanat, mana wirid darajat. Kalau wirid hasanat dipanggil kita berwirid ataupun kita berzikir itu semata-mata untuk dapat pahala, ya. Itu namanya wirid hasanat. Dan wirid ini tak perlu kita ditalqinkan oleh guru dan tak perlu kita diijazahkan oleh guru. Kita boleh beramal sendiri. Seperti mana tuan-tuan dah sebut apa? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Maka wirid ini tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat pahala, ya. Tetapi darajat tuan-tuan, tingkatan tuan-tuan tidak akan naik. Dalam bahasa lain kita panggil apa? Pangkat tuan-tuan duk pangkat tu lah, tak naik. Kalau seorang tentera duk constable tu lah, dia tak naik kepada corporal, lance corporal, sergeant, major, buat tak naik. Duk constable tu lah, dia tak naik pangkat lah. Takkan kita nak duk begitu, ya, tak naik pangkat. Sedangkan dunia pun kita nak ligan pangkat, tak gitu? Ligan pangkat. Takkan ada pangkat tu, ya, tentu nak naik pangkat. Baik. Akhirat lebih-lebih lagi lah kita kena naik pangkat. Baik. Jadi begitu yang darajat ini ialah zikir yang menaikkan kedudukan kita. Lagu mana? Seperti kita berzikir, dulunya kita berzikir, tapi kita berzikir hanya bermain di lidah, ya. Tapi tak mesra, tembus masuk ke dalam hati. Bila kita terima zikir ni, insya-Allah zikir kita bukan setakat sebut di lidah, tapi dia tembus masuk ke dalam hati. Itu darajat. Kemudian zikir dalam hati tadi ni dia akan tembus lagi masuk sampai kepada roh. Tu orang panggil zikir roh. Lepas tu zikir ni dia ada banyak peringkat. Ada zikir lisan, di lidah, la ilaha illallah. Ada zikir qalbi, Allah, Allah, Allah. Ada zikir roh, roh dalam lagi daripada tu. Kemudian bila kita berzikir lagi, berwirid-wirid lagi, naik darjat lagi sampai kita boleh berzikir sampai kepada namanya zikir sir. Sir tu dalam lagi daripada hati, daripada roh. Kerana sir itu namanya batin bagi roh, hak dalam lagi daripada roh. Kemudian kita berzikir lagi sampailah kepada sirras sir.
kan, sir, rahsia dalam rahsia, dalam lagi. Ini perlu kepada zikir darajat ataupun wirid darajat. Maka wirid darajat ni tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, tak dapat tidak mesti kita kena ditalqin oleh guru, ditalqin oleh guru, diamalkan serta kita perkuatkan dengan riadah mujahadah tanpa cedera sikit pun, insya-Allah ketika itulah akan didatangkan oleh Allah Ta'ala warid. Faham tak? Kita nak cerita ni sebab cerita abang dah dulu. Cerita ni panjang, kena buat peta, kena buat rajah dia tu. Panjang cerita. Kemudian bila kita kata talqin tadi, syaratnya mesti ditalqinkan oleh guru, diajarkan oleh guru dan juga diijazahkan oleh guru. Maka di sini bila kita sebut talqin, talqin dia ada dua macam, dua bahagi. Pertama dia panggil talqin jama'i. Talqin jama'i maksudnya seorang guru dia itu panggil jama'i, secara berjamaah. Seperti guru kata la ilaha illallah, maka orang ramai pun sebut la ilaha illallah. Ini namanya talqin jama'i. Pun tak apa, boleh dah. Ada satu lagi dia panggil talqin ifradi. Talqin ifradi. Talqin ifradi ni maksudnya seorang guru itu mentalqinkan la ilaha illallah ini kepada muridnya secara personal, secara individu, perseorangan. Itu namanya ifradi. Ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah mentalqinkan kalimah la ilaha illallah ini kepada para sahabat sallallahu alaihi wasallam, mentalqinkan zikir ataupun wirid ini secara personal, secara perseorangan. Seperti mana di dalam hadis menyebut bahawa Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu minta kepada Rasulullah agar mentalqinkan kepadanya secara individu. Maka Nabi kita mentalqinkan la ilaha illallah ini kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini. Maka kita panggil talqin jama'i itu kita panggil ijazah ammah. Itu ijazah secara umum. Nah, kalau ijazah khassah kita panggil talqin ifradi, itu secara individu. Baik, maka di sinilah ada pula timbul wirid am, ada pula boleh faham tak? Takkan tak boleh ikut semua cikgu-cikgu belaka. Pandai-pandai buat rajah lah apa yang saya terangkan tadi. Buat rajah, buat orang panggil peta dia, mudah. Itu cara buat peta. Di sini pula dia panggil ada wirid am, ada wirid khas. Maka wirid am ini kita panggil wirid asasi. Asas dipanggil. Basic ni. Kemudian ada wirid khas. Wirid khas ni dia ada syarat-syarat lah. Ada orang yang nak dapat wirid khas ini dia perlu bersuluk terlebih dahulu. Ada setengah orang tak perlu suluk dah. Suluk pun dia ada banyak jenis. Ada suluk segi zahir, ada pula suluk segi batin. Cuma saya cerita cara dulu nak dapat waridan ini mesti melalui proses wirid. Kembali balik mesti proses wirid. Bila seorang itu diberikan oleh guru wirid,
Maka bila dia berwirid, dia amalkan wirid ini dengan konsisten, dengan istiqamah, berterusan dan juga berkekalan, insya-Allah sampai satu masa dan waktu Allah Ta'ala akan datangkan kepadanya pelbagai anwarul waridat, pelbagai cahaya-cahaya waridat. Baik, boleh faham? Kemudian selesai bab tu, kita nak faham pula waridan itu terbahagi kepada 3 bahagi. Berarti saya kata dia terbahagi pula kepada 3 bahagi. Yang pertamanya dia panggil waridul intibah. Kita bilang dulu. Yang pertama warid al-intibah. Yang kedua warid al-iqbal, nama dia. Dan yang ketiganya yaitu warid al-wisal. 3 tu, waridul intibah, waridul iqbal, waridul wisal. Ada 3 jenis warid. Sebab itulah dia sebut waridat. 3, dia ada 3 jenis. Maka kita kena faham basicnya waridul intibah ini apa fungsinya, apa peranan dia. Waridul intibah peranannya maksudnya warid yang datang menggerakkan kita, menjagakan kita daripada kelalaian. Kita tak faham pula kan apa dia itu waridul intibah. Waridul intibah itu maksudnya warid atau cahaya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan campakkan ke dalam hati kita ini. Tujuannya, fungsinya, peranannya apa? Ialah menggerakkan kita daripada hanyut di dalam kelalaian dan juga lupa. Kan kita manusia ni rajin lupa. Maka lupa kita ni kadang-kadang terlajak, tak itu? Lupa. Sebab lupa, duk tengok telefon, lot tengok nasi hangit lah. Pasal ghalid. Maka orang yang lupa, orang yang ghalid ni mesti kena ada orang yang mengingatkan. Kalau orang tak peringat dia, pakai ghalid lah. Jangan orang tidur. Orang tidur ni kalau tak gerak dia, pakai tak bangkit lah. Sebab tu ulama dia sebut an-naimu yuqazu wal ghafilu yudhakkaru. Orang yang tidur itu perlu dikejutkan dan orang yang lupa itu perlu diingatkan. Jadi macam itulah kita ni tuan-tuan jenis manusia, jenis lupa. Bila kita lupa, kita perlu kepada satu cahaya yang di mana cahaya ini boleh menggerakkan kita lupa. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cahaya di dalam hati kita, hasil daripada kita berwirid dan juga berzikir. Maka Tuhan datangkan waridul intibah. Tujuannya, peranannya ialah menggerakkan hati kita ini jangan hanyut di dalam kelalaian dan kelupaan. Maka tuan-tuan kena cari benda ni. Kalau tak cari, kita tak boleh sampai kepada makrifat. Hanya kita boleh mengaji makrifat, tapi kita tak akan rasa makrifat. Ilmu makrifat kita boleh mengaji, kitab Bidayatul Talibin, kitab Hikam, semua orang boleh mengaji, boleh mengajar. Tapi masalahnya kita sampai tak? Kita rasa tak? Rasa belum tentu. Belum tentu kita merasai, belum tentu kita menjiwai. Kalau kita tidak baik.
Jadi kita kembali balik pada masalah tadi, perlunya kita kepada waridul intibah. Baik. Kemudian bila warid ini dia menggerakkan kita, menyedarkan kita daripada kelalaian, kelupaan, kealpaan dan sebagainya, maka di sini akan datang pula warid yang kedua, namanya waridul iqbal. Apa makna waridul iqbal? Waridul iqbal ni maksudnya cahaya yang Allah Ta'ala datangkan ke dalam hati kita. Tujuannya ialah sebagai peniup semangat bangun. Bangun terus mengingati dan berhadap kepada Allah. Itu mana waridul iqbal. Iqbal tu maksudnya berhadap, dari depan. Kalau bahasa kita ni kata apa? Bila kita tersedar daripada tidur, terus bangkit bangun dan terus buat kerja. Itu maksud buat kerja ni. Kalau kita terus bangkit bangun, terus bilik air, mandi, berus gigi, mandi, ambil sembahyang, itu maknanya iqbal. Kalau kita kata tersedar air jaga, tengok pukul apa? Baru pukul 2 air pagi, sambung balik tidur. Itu tidak ada iqbal. Faham tak? Itu dia hanya ada intibah saja. Macam kan kita tidur pada waktu malam, tiba-tiba tersedak jaga pukul 3 pagi. Tengok jam, Allah, baru 3 pagi, awal lagi, sambung balik tidur. Dia ada intibah saja, tapi tidak ada iqbal. Faham tak? Orang yang ada iqbal, bila dia jaga, terus dia bangun dan pakai baju semayang. Allahu Akbar. Lepas semayang lagi. Lepas semayang bagi salam, sambung lagi. Seterusnya, habis selesai bagi salam, pegang tasbih lagi, beristighfar, bertasbih dan bermunajat dengan Allah. Ini namanya iqbal. Ini namanya iqbal, berhadap menuju ke depan. Ini tak banyak orang dapat. Sebab tu tak pelik kalau ada orang yang jaga pukul 3 pagi, dia bangkit kencing, lepas dia kencing, dia sembung tidur balik. Tak ada iqbal. Sebab apa? Bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak sampai kepada kita. Pasal apa tak sampai? Kerana nur cahaya yang ada pada diri kita itu tak kuat. Keyakinan kita tidak kuat pada Allah, kerana diri kita ini masih lagi terikat dan juga tertambat dengan keinginan syahwat tidurlah walaupun dalam kelas mengaji. Macam mana nak faham? Sampai dalam kelas mengaji pun dah tidur lagi. Itu terikat dengan syahwat, dengan keinginan. Maka sebab ini Syekh Ibn Atta dia berkata, am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Bagaimana seorang itu dapat menuju hatinya, berjalan menuju kepada Allah, sedangkan ia masih terikat, tertambat dengan keinginan-keinginan syahwatnya. Cuba tuan-tuan tengok orang yang sebut al-muqayyadu la yumkinuhu sayru. Orang yang diikat, orang yang ditambat itu tidak dapat berjalan. Maka macam itulah hati kita tidak dapat berjalan menuju kepada Allah, kerana hati kita diikat dengan syahwat duniawiyah, syahwat keduniaan, syahwat nafsu dan sebagainya. Itu hati kita tidak boleh ingat kepada Allah. Ingat lama, ingat sat-sat boleh. Allah ingat lah kat 30 kali, lepas tu tak ingat lah. Hati kita diikat dengan benda lain, syahwat, keinginan yang lain. Sebab itu kita tak boleh, kita tak dapat.
Jadi nak dapat tuan-tuan kena usaha buat begini, cari waridat. Maka nak dapat waridat mesti kena cari. Kan kita sebut tadi ada 3 waridat kan? Waridul intibah, waridul iqbal, dan yang ketiga waridul wisal. Maksudnya cahaya yang Allah Ta'ala datangkan ke dalam hati kita, tujuannya untuk kita sampai kepada hadrat dia. Untuk kita sampai kepada hadratnya. Wisal ni mana sampai ataupun bersambung, berhubung, bersambung kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ baru kita dapat sambung hati kita dengan Tuhan. Bila ada sambungan, orang lah panggil link. Nah, line, link, dua tu. Kadang-kadang ada line tapi tak link. Nah, guna bahasa sekarang nak. Line tu kena ada link dia. Iaitu panggil wisal. Wisal tu mana link? Ada sambung, ada hubung. Bahawa hati kita ni ada hubung, sambung, bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila hati kita sudah sambung dengan Tuhan, ketika itu barulah kita ini nama orang yang bebas hati kita daripada yang lain. Hanya hati kita terikat, dan terikat, orang panggil tertaut, bertaut pada Allah sahaja, tidak terikat dah kepada yang lain, kerana hati kita terus sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tak? Ni semua ni. Jadi nak dapat yang ni kita kembali balik kepada tajuk perbincangan kita mana? Iaitulah tak dapat, tidak mesti kita kena dengan pakaian taat, khidmat, ibadat kepada Allah. Dan juga sehingga hati kita ini hanya ingat kepada Allah saja, insya-Allah maka akan didatangkan oleh Allah Ta'ala pelbagai anwaril waridat. Jadi pada ketika itu barulah kita dapat masuk ke dalam hadrat Allah. Bila kita dapat masuk ke dalam hadrat Allah, di sinilah tuan-tuan barulah terbukanya pintu gerbang kita nak memahami rahsia-rahsia ilmu ma'rifat yang halus-halus. Baru kita dapat faham, oh ni dia rahsia dia, ini orang panggil punca dia. Hari ini yang kita tidak dapat memahami rahsia-rahsia ma'rifat yang halus, kerana ni benda ni kita terikat, kita tertambat dengan syahwat ni. Ini yang menyebabkan kita tak dapat faham rahsia-rahsia ilmu yang sangat-sangat halus dan seni daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak benda ni lagu macam khayalan nak. Tak tahu ke tuan-tuan? Yalah, benda ni benda tak nampak, benda ghaib kan. Dia hanya perlu kepada keyakinan. Bila tuan-tuan yakin betul, insya-Allah akan peroleh dan juga akan dapat benda ini. Baik. Itu yang disebut di sini. Tengok balik, dan pada waktu itu sebenarnya mendatang oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya bagai-bagai anwaril waridat dan anwaril ma'rifah. Dia panggil pelbagai cahaya-cahaya ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Maka tinggi sekali. Ini yang penting kan? Baik. Lepas itu tengok dia kata, dan dengan nur itulah tengok kitab balik, dan dengan nur itulah, yakni dengan cahaya tadi ni, cahaya mana? Dengan cahaya waridat dan cahaya ma'rifat. Itulah tu maksudnya, dan dengan nur itulah, yang dengan cahaya waridat
dan cahaya ma'rifat tadi ni mana dapat dikekal akan dia domik ke depan dah, akan musyahadah Allah Ta'ala. Barulah dapat kita, hati kita ini kekal memandang Allah dalam hati kita. Nah, sebab benda ni benar rasa, benar pengalaman. Tapi kita usaha tengok cerita lagu mana yang kita dapat kekal musyahadah Allah ni. Sebab nak kekal musyahadah Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan, seorang itu dia kena sampai kepada maqam baqa. Ni kena ikut proses dia pula. Nak sampai kepada maqam musyahadah ini, proses ni kena buat peta pula. Tadi kita buat peta, ni kita buat peta pula. Kena melalui proses pengajian ni apa? Pengajian ilmu tauhid. Fiqh tak boleh. Matematik pun tak boleh. Kena mengaji ilmu tauhid. Tapi tauhid ni dia ada dua. Ada di sini ialah tauhid khas. Tauhid amat tuan-tuan mengaji tadi sifat 20. Tu tauhid am basic dipanggil. Kena mengaji tauhid khas. Maka tauhid khas ni dia bincang mengenai 4 tauhid. Pertama dipanggil tauhid af'al, yang kedua tauhid asma, dan yang ketiga tauhid sifat, dan yang keempat tauhiduz zat. Tauhiduz zat. Baik. Kemudian keempat-empat tauhid ni dia kena tertib. Maksud tertib, kena ambil daripada awal. Mula tauhid af'al dulu, lepas tu naik kepada asma, lepas tu naik kepada sifat, lepas tu baru naik kepada zat. Ini pada maqam tanazzul, taraqqi. Lepas tu dia turun kepada sifat, lepas tu dia turun kepada asma, lepas tu baru kepada af'al. Ini kita panggil orang majzub. Hak daripada bawah naik ke atas, itu kita panggil salik. Salik. Orang salik dari bawah naik ke atas. Orang majzub dari atas turun ke bawah. Tapi salik dengan majzub ni mereka akan berjumpa tengah-tengah. Mana tengok? Contohnya kalau salik dia berjalan daripada af'al sampai kepada sifat, maka orang majzub dia daripada zat dia turun ke sifat. Jumpa tang ni, tang sifat ni, ataupun tang asma. Dua tu dia jumpa. Kawan ni nak naik, kawan ni pergi kot ni. Jumpa tang tengah ni. Jangan kita dah nak. Seorang daripada Citra nak pergi kalau ustaz, orang ustaz nak pergi Citra, jumpa tang nampak. Macam begitu orang salik dengan majzub, dia berselisih tengah jalan. Tengah jalan. Aku nak pergi situ, aku daripada situ nak pergi ke sini, engkau daripada sini nak pergi ke situ. Tempat kita sama juga. Aku dah sampai dah sana, nak mai ke sini. Aku pula daripada sini nak pergi ke sana. Macam tu. Faham tak? Dia berjumpa tengah tu. Baik, tak apalah. Yang penting perjalanan. Maka ingat, keempat-empat tauhid ni tuan-tuan namanya maqam fana. Maqam fana fillah. Dia pada fana pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk situ. Dan maqam fana. Jadi maqam fana ni masih dinamakan musyahadah dah. Musyahadah dah. Tapi kalau musyahadah dia itu kekal, maka dia akan naik kepada baqa. Maqam baqa perlu kepada mujahadah dan juga riyadah yang lama. Kan? Jangan tuan-tuan nak ingat satu perkara tu perlu kepada ulang banyak kali, ulang banyak kali, main dia, latih dia, kan? Baru kita boleh ingat, tetap tak lupa dah. Baik. Jadi nak sampai di situ tu, Masya Allah, Tabarakallah,
dia perlu kepada apa? Mujahadah yang berkekalan, riyadhah yang berkekalan berterusan, baru boleh sampai. Dia ingat. Jadi ingat ni sampai kita tak ingat yang lain dah. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidul Ashiqin Sayyidi Umar bin Farid, walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Dia kata apa? Seandainya jikalau terlintas dalam lintasan hati aku ini oleh sesuatu yang lain pada engkau. Ni hati dia ni. Kalau terlintas yang lain pada Allah, aku hukumkan diriku ni dengan murtad. Tuan-tuan cuba tengok. Dia bercakap ni, kata ulama, bukan dia bercakap ketika dia fana. Tak. Dia bercakap ketika dia sedang. Dia sedang. Dia tak mabuk. Berarti hatinya itu setiap detik, setiap masa, setiap ketika, di mana masa dan di mana tempat Allah. Jadi hasil daripada musyahadah ni lah puncanya apa? Punca tadi ni, iaitu dengan adanya nur waridat, nurul ma'rifah yang hasil daripada warid. Warid pula hasil daripada wirid. Wirid pula yang diambil di ijazah talqin daripada guru mursyid. Ini ikut dia punya silsilah. Jadi pada ketika itu kekallah dia dapat musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan nur itulah, dengan cahaya tersebut tadi dapat dikekalkan musyahadah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, beruntunglah, bertuahlah orang yang sentiasa hatinya itu dapat musyahadah Allah. Bahkan hatinya itu semakin lagi bertambah-tambah baik, bertambah elok. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kata, apa sebab hati kita ini masih lagi gelap, masih lagi keras, tak dapat menuju hati kita kepada Allah, sehingga kita tidak dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dapat baik hati. Hati kita tak jadi baik, tapi semakin rosak. Tahu tak punca? Cuba tuan-tuan perhatikan ayat ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Ada ayat Quran kan? Lau kana fihi. Cuba saya terjemah tengok. Jikalaulah atau sekiranya atau seandainya terdapat di dalam 7 lapisan langit dan bumi ini terdapat banyak Tuhan selain Allah. Kalaulah terdapat dalam langit bumi ini Tuhan-Tuhan yang banyak selain pada Allah, Tuhan kata apa? La fasadata, pasti langit bumi ini rosak, jahanam, lingkup, punah habis. Kita tak usah buat banyak lah. Kita tengok, kita buat perumpamaan begini. Kalaulah dalam negeri Kedah kita ni ada 10 orang raja, agak-agak dari Kedah ni jadi gena, nak jadi baik ke hancur ke? Nak jadi baik ke hancur ke?
Raja ni kata, aku tak suruh rakyat aku vaksin. Contohnya lah. Raja ni kata, tak boleh, kena vaksin. Jenuh, keli dah dua tu. Ingkup habis. Tu baru dua raja. Gitu. Contohnya kita buat contoh lah kan. Jangan marah, ni contoh yang lah. Marah kat contoh lah, yang marah kat saya. Ni contoh saja nak bagi faham. Kan? Begitu juga tuan-tuan, kita seorang pesakit. Kita sakit kan? Sakit macam-macam sakit. Tapi doktor yang merawat kita ni ada 10 orang doktor. Semua pakar-pakar belakang lah kan? Mai doktor ni kata, sakit ni kita kena bedah ni. Bedah tang mana? Bedah tang ni. Mai doktor ni pula kata, ancok dia bedah. Bukan nak bertambah baik lagi kan? Tapi bedah. Kita bedah tang ni pula. Sakit amai bedah tang ni pula. Sakit kita bedah tang ni pula. Sakit bedah tang ni pula. Apa jadi pada badan kita kalaulah kita seorang pesakit, ada 10 orang doktor? Hancur badan kita. Bukan nak bertambah baik badan kita, tak gitu. Maka demikianlah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kalau dalam hati kita ini ada banyak tempat kita bergantung, tempat kita duk beringat, habis hancur hati kita. Dia kena ada satu ya tempat kita bergantung hati kita ni, Allah ya. InsyaAllah selamat, sihat. Hati kita selamat, sihat, hati kita jadi baik. Kan? Dan perkara ini juga disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis sabdaannya, hadis sahih. Nabi sebut, Inna Allah witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu witir. Witir ni mana ganjil, esa. Dan dia suka yang esa. Kalau gitu Allah Ta'ala suka yang satu kerana dia satu. Maka begitu juga Allah Ta'ala menyukai orang yang dalam hatinya ada satu ya, Allah ya. Dia tak suka kepada hati yang ada dalam hati itu banyak yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan hati kita rosak. Kerana hati kita ni banyak sangat. Pegang hak tu, percaya hak tu, yakin hak ni, rosak hati kita. Kan? Pasal tak ada musyahadah, pasal tak ada nur al-warul ma'rifah, sebab tidak ada anwarul waridat. Kalau ada semua tu, insya-Allah sentiasa hati kita hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka di sinilah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya menyebut, kama la yuhibbu al-amal al-mushtaraka la yuhibbu al-qalb al-mushtaraka. Apa maksud? Sebagaimana Allah Ta'ala itu tidak suka amal yang dikongsikan, amal yang disyirikkan. Tuhan suka tak kalau kita beramal, kita kongsikan amalan yang kita lakukan itu dengan orang lain? Tuhan tak suka. Kama la yuhibbu al-amal al-mushtaraka la yuhibbu al-qalba al-mushtarak. Seperti mana Allah Ta'ala tidak menyukai amal yang dikongsikan, maka dia juga tidak menyukai hati yang mushtarak. Artinya hati yang dikongsikan dengan yang lain. Kita yakin kat benda ni, kat Allah pun kita yakin. Jadi kita kongsi keyakinan. Tuhan tak suka. Maka hati ni rosak. Kerana kita meyakini yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini punca rosaknya hati kita. Tak dapat ma'rifah, tak dapat anwarul waridat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, tuan-tuan suka tak kalau isteri tuan-tuan dikongsi oleh lelaki yang lain? Tak suka kan? Kita tak suka. Jangan jadi seperti orang Perancis. Kan orang Perancis, kata Ibn Khaldun, mereka ni suka orang panggil kesan daripada tabiat babi. Tabiat babi ni tuan-tuan, dia suka betina. Babi betina tu, babi jantan dia biar. Mana-mana babi lain nak kongsi tak apa. Lepas tu kita tengok orang Perancis kan, bini mereka boleh dikongsikan oleh lelaki-lelaki yang lain. Tak ada sifat cemburu. Kita tak boleh. Kita orang Islam tak boleh. Sebab tu dalam syariat Islam sendiri, mana ada orang Islam yang isteri dia ada 4 suami sekaligus. Tapi kalau orang lelaki 4 isteri sekaligus tak apa. Tak apa. Kecuali yang ada pun mungkin Hindu. Dia kata Hindu begitu kan. Isteri dia kongsi 4 lelaki. Itu main masa nak beranak giliran. Tunggu kawan ni beranak, kena giliran kawan tu, anak kawan tu. Tapi bukan tuan-tuan lah. Cikgu saya ngaji sekolah dulu, cikgu yang beritahu dulu tu. Boleh? Maka tak boleh. Maka begitulah sebut dalam hadis, innallaha ghuyur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat cemburu. Tuhan kita mencemburui kalau ada dalam hati kita ini selain daripada dia. Dia tak nak, dia nak bagi ada dia sahaja ya. Allahu Akbar. Jadi nak dapat benda tu mesti melalui proses yang kita sebutkan tadi. Jangan lupa. Inilah dia sebut. Dia kata inilah makna hadis araftu rabbi bi rabbi. Artinya telah mengenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku, yakni dengan limpah kurnia Tuhanku. Aku boleh kenal hadis ini. Araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma araftu rabbi. Itu kalau sambung hadisnya. Araftu rabbi bi rabbi, ada sambungan dia. Laula rabbi ma araftu rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kalaulah bukan dengan Tuhanku, maka aku tidak dapat mengenal Tuhanku. Allahu Akbar. Jadi ma'rifah ini adalah satu yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Lepas disebut inilah ma'rifah tu. Kita kenal Allah dengan Allah itu yang sangat mulia pada Allah Ta'ala. Ini paling mulia sekali tuan-tuan. Maka untuk kita nak tahu kedudukan seorang itu di sisi Allah, maka tengoklah pada ma'rifah dia. Habis. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini memberi manfaat pada kita ke semua dan juga menjadi booster, pencetus, penggalak lagi kita nak meraih ataupun nak mendapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah itu. Habis itu. Kemudian katanya ketahui olehmu. Situ dululah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.